Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada para pendengar, sahabat-sahabat Radio Hikam yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi terbitan Mazlina Ismail, insya-Allah. Kali ini kita nak bincang berkenaan dengan seorang anak muda, anak orang kaya, anak ketua kampung yang dijaga, sangat disayangi oleh ayahnya, dibela, dan begitu hebat anak muda ini dalam menuntut ilmu. Ayahnya seorang penyembah api beragama Majusi, tinggal di tempat namanya Asbahan, ni di Parsi. Ayahnya sangat sayang pada dia, orang kaya, jadi dia tak banyak bagi anak dia keluar bergaul dengan orang. Anaknya dididik dalam rumah, diberi makan, minum, pakai lengkap semua, dan juga menjadi penyembah api yang bagus, agama Majusi. Siapa nama anak muda ini? Salman, dan dikenali dengan Salman Al-Farisi. Dia orang asal Parsi. Ini zaman Nabi, ini punya kisah, bukan Salman Khan, Salman Al-Farisi. Jadi ayahnya sangat sayang, dan dia ni terlalu dikongkong oleh ayahnya. Yang dia tahu di rumah, lepas tu pergi ke tempat ma'bad, tempat sembah api dia ni. Jadi satu hari Salman dia keluar dari rumah, dia lalu di satu tempat kanisah. Apa dia kanisah? Kanisah ni gereja orang Kristian. Salman dengan ayah dia penyembah api Majusi. Satu hari Salman lalu di satu tempat ke gereja. Dia dengar di gereja tersebut amalan agama di gereja tersebut, dengar bacaan apa, menyebabkan dia tertarik. Dia kata, apa ajaran menarik ni? Dan dia tunggu di situ sehingga ke petang hari, tunggu sampai habis, dan dia tertarik dengan agama Nasrani. Petang tu dia balik rumah, ya, dia tanya, kau ke mana Salman? Salman berkata, aku singgah dekat gereja tadi, aku dengar dia orang ni menarik sangat agamanya, Nasrani ni sangat menarik bacaan-bacaannya, dan aku berminat. Ayah dia marah, dia kata, jangan pergi kat sana, itu agama yang sesat. Kamu kena pegang dengan agama tok nenek kita menyembah api ni, itu tak betul, tu Majusi. Lalu ayahnya kurung Salman. Bila Salman kata, dak ayah, agama tu bagus, aku dengar sendiri dah bagus. Ayah dia takut Salman ni murtad, dia kurung anak dalam rumah. Pendekkan ceritanya, akhirnya Salman dia cuba lari keluar. Dia pergi ke gereja tersebut. Dia tanya kalau ada orang kat mana tempat sumber agama ini, sumber agama. Lalu dia beritahu sumber agama di Syam. Syam kalau sekarang Syria, Palestin, Jordan. Asal Salman tadi di Parsi, sekarang sekitar Iran. Salman bersungguhnya nak belajar agama Nasrani. Dia pergi ikut kafilah pergi ke Syam. Dan dia sampai di Syam, dia tanya mana tok guru yang paling utama yang boleh mengajar aku agama ni. Ditunjukkan pada seorang paderi. Dia pergi jumpa paderi tu, dia kata, tuan, saya berminat dengan agama Nasrani ni, boleh ke tidak saya nak belajar dengan tuan, saya nak berkhidmat dengan tuan, saya nak belajar. Lalu paderi tu kata, boleh, silakan duduk. Lalu dia belajar, duduk 2-3 hari. Salman dapati bahawa paderi ni tidak jujur. Dia galakkan pengikut agama, dia derma, infak harta sedekah. Rupanya dia sembunyikan, dia duit tu dia tak beri pada orang berhak, pada orang miskin. Paderi ni simpan kat dia duit tu, barang-barang emas semua dia simpan. Sama kata, oh dia ni kaki kelentong, guna agama. Lalu apabila paderi ni mati, Salman beritahu pada pengikutnya, dia tipu kamu semua. Benarnya duit yang ada, barang emas yang dia kumpul, dia simpan untuk diri dia tak bagi pada orang. Lalu pengikut kata, Salman tunjuk mana bukti kamu kata begini. Lalu Salman beritahu di tempat yang lelaki paderi tadi menyimpan. Lalu mayatnya disalib, tidak ditanam, dilontar batu, dilontar ke tengah padang pasir je oleh pengikut dia sendiri. Salman masih mencari mana tok guru yang lebih baik. Lalu dia jumpa seorang paderi yang baik, beragama Kristian, yang berpegang dengan ajaran asal agama Nasrani. Lalu lelaki itu, Salman kata, saya nak minta berguru dengan tuan. Lalu diizinkan, dan Salman rasa Tok Guru ni seorang yang baik, duduk belajar, khidmat. Tok Guru ni pun nak mati dah. Salman kata, tuan, tolong beritahu pada siapa lagi yang saya boleh belajar. Tok Guru ni beritahu, kamu pergi jumpa orang ni pula, paderi lain, di tempat lain, di Mosul, pergi. Sedang pendengar dia kasih sekalian, yang pertama yang baik, yang kedua Tok Guru baik, Tok Guru yang kedua nak mati, dia tanya lagi nak jumpa siapa, pergi jumpa Tok Guru ketiga. Tok Guru ketiga pun baik,
Kristian yang asal agama yang belum diseleweng. Lalu yang ketiga ni, bila nak mati Salman tanya, saya nak belajar dengan siapa lagi? Tok Guru tu kata, tak ada dah orang yang berpegang dengan agama asal yang aku tahu atas dunia ni, tak ada dah. Cuma aku nak beritahu kamu, wahai Salman, sekarang anal awan, telah sampai masanya Nabi akhir zaman akan muncul. Kamu pergi cari Nabi tu. Salman kata, kat mana dia Tok Guru? Macam mana saya nak jumpa dia? Lalu Tok Guru ni bagi 3 tanda. Dia akan bangkit di sebuah negeri yang begitu banyak pokok kurma, dan lelaki ini tidak makan sedekah, dia makan hadiah. Dan tanda ketiga, di atas bahu, di atas belakangnya ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Salman pun tumpang tanya satu kafilah yang nak pergi ke tanah Arab. Lalu dia telah pergi dan dia kena tipu. Dia bayar pada kafilah ni nak tumpang pergi ke Madinah, dia kena tipu dan dia dijual. Apabila sampai ke dia dijual kepada seorang Yahudi di Madinah. Bila sampai di Madinah, dia kena tipu. Tapi dia masuk Madinah sebagai seorang hamba dah, dia kena tipu. Sampai Madinah, dia tengok pokok kurma ada banyak. Dia kata ini satu tanda. Inilah Tok Guru aku beritahu, Nabi akhir zaman akan muncul di negeri banyak pokok kurma, Madinah. Kemudian dia kerja dengan Yahudi tadi. Dia bekerja dengan Yahudi. Kata Salman, suatu hari ketika aku sedang panjat pokok kurma, aku duduk atas pokok, tokai aku kat bawah, ada seorang pemuda Yahudi datang celaka. Ada seorang orang Arab datang ke Madinah. Dia mengaku dia Nabi akhir zaman. Celaka. Kata Salman, aku atas pokok hampir terjatuh daripada pokok. Cepat-cepat aku turun. Aku tanya tuanku, siapa tu? Nabi akhir zaman, itulah yang aku cari. Lalu tuan dia Yahudi pukul dia, suruh buat kerja balik. Masa itulah Salman bila mula mencari berita tentang Nabi akhir zaman ini. Bila dia ada peluang, dia mencelah. Dia bawa kurma sikit, dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku dengar kamu ni datang dari jauh dari Mekah, kamu ada masalah sini, kamu baru sampai, aku nak sedekahkan buah kurma ni, kamu makanlah. Lalu Rasulullah pun suruh para sahabat makan kurma tersebut. Rasulullah tak makan. Salman kata, wahidah, aku dapat jumpa dah tandanya. Berapa hari lagi Salman datang lagi, bawa kurma lagi. Wahai Muhammad, aku bawa kurma ni, aku tengok bahawa ni aku beri sedekah, kamu tak makan, aku hadiahkan pada kamu. Rasulullah pun duduk dan ajak sahabat makan sekali. Tadi suruh sahabat je makan, sekarang Rasulullah makan sekali. Salman kata ni dia dah tanda. Lalu Salman pergi bergerak belakang Rasulullah macam nak cari sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah faham Salman ni cari something. Rasulullah pun buka sikit baju di belakang. Rasulullah tunjuk tanda di belakang kat bahu kiri baginda, ada tanda kenabian. Salman pun terus mencium peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucap 2 kalimah syahadah. A long journey daripada Parsi pergi ke Syam sampai ke Madinah nak mencari hidayah, nak mencari petunjuk. Kita hari ni kuliah masjid depan tangga rumah tak pergi. Kan, dalam radio, dalam TV, majlis ilmu banyak. Salman pergi mencari dan dia menjadi mulia dengan Islam walaupun dia foreigner. Masuk ke Madinah as a slave, sebagai seorang hamba, tapi dia mulia dengan iman. Dia bersungguh mencari kebenaran. Kita para pendengar dikasih sekalian, carilah kebenaran. Sebab apa aku dalam hidup ni duit banyak tapi stres? Sebab apa aku pangkat besar tapi ya Allah ramainya benci kat aku? Sebab apa aku ni semua ada tapi aku masih dengki kat orang? Cari kebenaran, carilah Allah, carilah masjid, carilah agama. Salman akhirnya dia jumpa. Dan ada satu peristiwa menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah dikepung oleh tentera Ahzab. Ini cerita panjang kisah Salman. Saya ambil ni yang menarik last. Nabi tak tahu nak buat macam mana. Madinah dikepung tentera Ahzab ni, maksudnya gabungan tentera musyrikin Mekah, Yahudi, kabilah-kabilah Arab bergabung kepung Madinah. Tentera 10,000 orang. Penduduk Madinah, orang tua, kanak-kanak, perempuan, tentera tak sampai 10,000. Tapi tentera yang kepung 10,000. Ketika itu Rasulullah buat mesyuarat. Salman bagi satu idea. Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, idha husirna alaina khandaqna alaina. Rasulullah, kami di Parsi dulu, strategi kami kalau kena kepung, kami gali parit dikeliling. Rasulullah walaupun pandangan ni seorang bekas hamba, foreigner. Nabi tak tanya Salman, you graduate mana? You dari mana, Bangla ke Indo? Tak, dia tak tanya Parsi ke mana. Rasulullah selagi mana idea ni baik. Sebagai seorang pemimpin, Nabi terima pandangan Salman dan Nabi turun sekali gali parit. Itulah perang Ahzab dan Allah memberi pertolongan pada Islam. Sekadar itu cerita Salman ini. Kita cari lagi ni
Wallahu alam. Dengan ikim sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.